يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini walhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali dan terima kasih para jemaah, teman-teman yang saya hormati sekalian di atas kesudian bersama untuk kita terus menghayati dan kita teruskan kembara kita di alam firman, di mana insya-Allah bahagian yang ketiga dari surah Al-Qari'ah ataupun penghujungnya akan kita sama-sama menghayatinya. Kita doakan bagi teman-teman kita yang mungkin ada yang kurang sihat ataupun ada yang tidak berkelapangan kerana tugas-tugas penting dan genting yang perlu diutamakan. Mudah-mudahan Allah kembalikan kesihatan dan juga insya-Allah memudahkan urusan-urusan yang dilalui insya-Allah. Cik Zarida. Ya, saya Ustaz. Nampak? Listing lagi. Masih listing? Belum ada tu notes. Okey. Saya boleh insya-Allah. Sebentar ya. Apa ada? Okay, Abang stop share. Stop share. Ya. Share screen. Sabar. Mana abang yang file yang abang nak buka? Sini. Okay, biji buka dulu file. Okay. Biji. Dah ada dah. Okay. Ada? Alhamdulillah. Okey. Insya-Allah, terima kasih. Kita baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang sudah, walhamdulillah, kita telah sama-sama menghayati dua keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bila kiamat itu datang, yauma takunun nasu kal farashil mabsus. Keadaan yang pertama iaitu tentang manusia, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, iaitu keadaan alam pula. Dan alam pada surah Al-Qari'ah ini lebih khusus dibicarakan tentang al-jibal. Alhamdulillah. Namun di penghujung sesi pertemuan kita pada minggu yang lalu, kita dah melihat pada slide ini semua adalah keadaan sementara. Sebab apa yang berlaku selepas kiamat ini berlalu, ia adalah untuk selama-lamanya. Dan inilah insya-Allah kita akan sama-sama hayatinya bermula dari ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Setelah berlaku demikian, maknanya kiamat berlaku, bumi digoncangkan, langit jatuh, kemudian apa jugalah gambaran-gambaran yang amat menakutkan, termasuklah tentang keadaan manusia selain daripada keadaan alam ini, manusia yang kebingungan, tak tahu mana nak menyelamatkan diri dan sebagainya, maka manusia ini lebih khusus lagi akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Fa amma man thaqulat,
Adapun orang yang berat timbangan, mawazinu, amal baiknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Dan ini ayat yang ketujuh. Manusia sebagaimana yang kita maklumi, kelaknya akan terbagi kepada dua. Kalau mengikut surah Al-Qari'ah, terbagi kepada tiga. Tapi akhirnya tiga ini pun nanti menjurus kepada dua. Sama ada tempatnya di syurga maupun tempatnya di neraka. Jadi, barang siapa yang berat timbangan amalnya, iaitu timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. InsyaAllah akan kita bahaskan sebab ayat yang ke-6 ini ia tidak menjelaskan amal baik. Kalau diterjemahkan secara harfi, secara word to word, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka barang siapa ataupun sesiapa yang sakulat mawazinu, timbangannya itu sakulat, menjadi berat. So timbangan menjadi berat tu macam mana? Timbangan apa? Apa yang ditimbang? Tak dinyatakan amal baik. Tapi bila mana datangnya ayat yang ketujuh, secara dapat dipahami lah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi di sini bermakna bila kehidupan itu senang lenang, bermakna ini merupakan amal yang baik. Sebaliknya, kelompok yang mana manusia ini di neraka Jahannam, ayat 8, 9, 10 dan penghujung surah, ayat 11. Wa amma man khaffat mawazinuh, sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. Allah tak menyatakan berat timbangan amal jahatnya, amal buruknya. Tapi Allah pakai kekata yang berlawanan. Yang tadinya sakulat mawazinuh, ayat 6. Maka di ayat 7, khaffat mawazinuh, iaitu ringan timbangan amal baiknya. Pasti ada hikmah di balik susunan kata yang terfirman ini. Maka bila mana orang yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ummuhu, kalau nak diterjemahkan adalah ibunya. Kenapa digunakan perkataan ummuhu? Bukan umpamalah marji'uhu ataupun daruhu ataupun seumpamanya lah, iaitu disebutkan tempat kembali itu tapi lafaznya adalah ibu, ya? Adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah itu? Narun hamiyah. Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Dua golongan yang Allah gambarkan yang akan manusia ini selepas menghadapi keadaan dan suasana kiamat akan terbagi kepada dua. Cuma daripada sudut bilangan ayat dan susunan kata macam tak seimbang. Hanya dua ayat dengan kata-kata yang ringkas bila ayat yang ketujuh. Kelompok yang pertama, orang yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sepotong ayat je. Kekatanya pula simple. Fi 'ishatir radiyah.
Tapi sebaliknya, bila berhubung dengan orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka ayat-ayat yang menjelaskannya pula 3. Dengan ayat yang ke-10 Allah menggunakan metod bertanya, apa dia hawiyah? Kalau nak diimbangkan balik, sebenarnya cukup kalau Allah nak menyatakan wa amma man khaffat mawazinuh, orang yang berada dalam apa yang mana timbangan amal baiknya itu ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ataupun kehidupannya, kalau tadi radiyah, senang lenang bagi orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang cilaka ni, yang ringan timbangan amal baiknya ini, Allah boleh nak jelaskan bahawa tempatnya itu neraka jahanam. Habis cerita. Tapi tidak. Allah gunakan fa'umuhu hawiyah. Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya. Dan Allah kemudian jelaskan narun hamiyah. Kalau kita nak combinekan 3 ayat ini menjadi sepotong ayat saja, maaf kita bukan nak ubah suai Al-Quran, bukan itu tujuannya. Tapi untuk kita melihat daripada segi susunan bahasa, maka Allah boleh nak mengatakan, umpamanya ayat 9 dikombainkan dengan ayat yang ke-11. Fa'ummuhu narun hamiyah. Cukup. Tak payah perkenalkan narun hamiyah ini dengan perkataan hawiyah, yang kemudian ditanya pula wa ma adraka ma hiya. Jadi apa dia hawiyah itu daripada sudut asal bahasanya? Ini insya-Allah akan kita sama-sama melihatnya, dan kita harapkan mudah-mudahan kita sempatlah. Tapi kalau tak sempat, menjangkau masa yang agak panjang dan sebagainya, kita tundalah sampai ke sesi yang keempat, insya-Allah. Ini saya kata orang tu mohon dululah, insya-Allah. Yuk kita selongkar sedikit. Inilah laluan kita nantinya. Apabila kita semua dah dimatikan oleh Allah, laluan kita adalah bi'sah. Ini yang pertama. Kita dibangkitkan. Bi'sah maknanya kebangkitan. Maksud kebangkitan adalah apabila kita telah dimatikan, Allah akan bangkitkan kita. Dan ini tidak terkecuali. Orang yang nak bangkit, bangkit. Yang tak nak bangkit pun kena bangkit. Yang baru semalam buat kuih bangkit pun kena bangkit. Jadi maknanya tak terkecuali sesiapa pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa. Sebab itu ada para ulama membahaskan apakah, kita lihat ulama kita ni Masya Allah cukup mendetail kajian dan mendalam ilmuwan mereka. Sampai ada dibahaskan, kadang-kadang tak terjangkau pun kita. Anak yang dilahirkan, anak yang meninggal ketika dilahirkan, ataupun sebelum dilahirkan dia meninggal, apakah mereka ini juga terlibat, tergolong dalam bi'sah? Mereka juga nanti akan dibangkitkan. Ataupun bagaimana? Kalau nak disimpulkan apa dapatan yang dikaji oleh para ulama kita, lihat kepada anak itu pernah berada di alam dunia ataupun tidak. Kalau sekiranya ia semasa kandungan telah meninggal dunia, so dia tidak melalui alam dunia. Walaupun kuburannya ada, tapi dia tidak dibangkitkan. Ini sebahagian pendapat. Ada pendapat pula yang menyatakan tidak. Mereka juga akan dibangkitkan dan akan menjadi saksi bagi
ibunya, iaitu menjadi syafaat kepada ibunya. Allahu a'lam bissawab. Baiklah, itu anak yang belum dilahirkan ataupun lahir saja meninggal dunia. Selepas biasa kita akan dihisab. Ini yang terkait dengan apa yang bermula dari ayat 6 yang sedang kita hadapinya ini, yang sedang kita kembara di alamnya, insya-Allah. Kita akan dihisabkan, diperhitungkan. Dan akan diperhitungkan di sini adalah bukan berapa banyak pakaian yang telah kita pakai, bukan berapa tan beras yang telah kita habiskan semasa hidup, bukan berapa banyak kredit kad yang kita ada dan sebagainya, tapi yang akan diperhisapkan adalah pakaian yang dipakai berapa banyak tu, kita dapatkannya dari mana, kita gunakannya dalam perkara apa, makanan yang kita makan bukan berapa banyak setakat yang kita makan, tapi bagaimana kita memperolehinya. Begitulah juga dengan lain-lain perkara. Itu yang akan dineracakan, dihisabkan. Apa jua yang Allah kurniakan ibarat alat kepada kita, tapi terpulang kepada kita bagaimana kita menggunakannya, kita manfaatkannya. Dan ini insya-Allah merupakan kajian yang agak meluas nanti yang akan sama-sama kita perbahaskan bersama insya-Allah. Kemudian itulah akhirnya laluan kita sama ada ke syurga maupun ke neraka. Allahumma ya Allah, mudah-mudahanlah kita tergolong dalam golongan yang di atas tu, iaitu golongan orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di dalam syurganya. Allahumma amin. So ini laluan kita. Maka kita selongkar insya-Allah. Kita teruskan kembali kita ayat 6 dan 7 ini. Kelompok orang-orang yang akhirnya tempat mereka adalah di syurga Allah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka setelah berlaku demikian, manusia diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amalnya, amal baiknya, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Jamaah yang saya hormati sekalian, kita selami sedikit ke kata mawazinuh. Mawazinuh yang diterjemahkan kepada timbangan. Kalau kita selongkar daripada firman Allah, asal perkataan mawazin itu, ia daripada perkataan yang pertama dalam ayat 8 surah Al-A'raf. Wal waznu. Nah, jadi al-wazn itu adalah merupakan asal perkataan yang daripadanya timbul perkataan mawazin. Dan mawazin ini pun ada dalam ayat ke-8 surah Al-A'raf ini. Wal waznu yawma idzinil haqq, dan timbangan amal pada hari itu adalah benar. Faman saqulat mawazinuh, maka sesiapa yang berat timbangan amalnya, iaitu amal baiknya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. So perkataan wal waznu tu asal perkataan. Jadi mawazin ini pun lafaznya adalah lafaz jamak, plural. Sedangkan yang mufrad itu adalah mizan. Mizan, timbangan. Ni mizan bukan grup nasyid. Bukan juga J mizan. Tapi timbangan amal kita yang akan
So, apa yang ditimbang? Jadi kalau kita selongkar sedikit perkataan mawazin, dia bukan dalam bentuk mufradnya. Dan banyak ayat, seumpama kita tukil ayat ke-8 surah Al-A'raf ini, selain daripada surah ayat 6 surah Al-Qari'ah yang sedang kita perkatakan, ia datang kebiasaannya ataupun kebanyakannya dalam bentuk jamak. Maknanya kalau nak diistilahkan sebagai timbang, weighing machine, kalau sekarang ini diistilahkan, maknanya banyak, bukan satu je. Kalau satu pasti disebut mizan, tapi ini disebut mawazin. Ayat ini tadi, kalau kita perhatikan, macam dah kita sebutkan di awal tadi, hatta dalam ayat 8 surah Al-A'raf ini, yang di bawah tu, mahupun dalam ayat yang ke-6 surah Al-Qari'ah yang sedang kita hayatinya, tak disebutkan amal baik. Tapi oleh kerana qarinahnya ataupun ada kekata selepasnya mahupun sebelumnya, tapi dalam surah Al-Qari'ah ini selepasnya lah, itu ayat ke-7, yang menunjukkan sakulat di situ, yang menjadi berat di situ adalah amalan baik. Kenapa? Apa qarinahnya? Apa hujah dan petunjuknya? Iaitu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Kalau dalam surah Al-A'raf ayat 8, qarinahnya adalah faulaika humul muflihun, orang-orang yang berjaya. Jadi kalau berat timbangan amal jahatnya, tak akan berjaya, kan? Jadi kat situ mafhumnya lah dapat difahami. Dan kalau kita lihat pun yang telah kita laluinya dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan dilihat amal. Begitu juga dengan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, niscaya akan dilihatnya, iaitu dalam suratan amalnya. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri sesiapa yang akan teraniaya sedikit pun. Teman-teman, khususnya bagi yang telah bersama-sama kita menghayati dalam surah At-Takwir, di mana Allah berikan antara fenomena kiamat, iaitu tentang wa idzal wuhushu husyirat. Hatta ada para ulama menafsirkan pun, haiwan pun akan dihadapkan di mahkamah Allah. Nah, ini yang pernah kita laluinya dalam surah At-Takwir. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, niscaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan diperhitung. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghitung. Ini ayat 47 surah Al-Anbiya. Ya, telah pun sama-sama kita ketemu ayat ini sewaktu kita menghayati surah Az-Zalzalah tempoh hari. Okey, sebelum kita selongkar dengan lebih mendalam lagi, kita kembali kepada mizan ini. So, bila nak dihisab, hisabnya adalah berdasarkan mizan.
Maknanya perhitungan amal kita berdasarkan mizan, neraca ataupun timbangan. Ini bermaksud kita tidak dinilai hanya sekadar kuantiti aja. Berapa banyak kita buat. Umpamanya, kalau macam ni orang yang panjang umur dengan orang yang pendek umur, orang pendek umur rugi. Sebab orang yang panjang umur, dia dapat solat banyak. Bayangkan, kalau umurnya sampai, contoh aja lah, pinjam umur. Contoh aja. Umpamanya umur dia sampai 80 tahun. Sejak daripada dia itu mendirikan solat umur 10 tahun. Contoh aja. Maknanya 70 tahun dia mendirikan solat. Banyak, tak pernah miss. Mesti garanti ahli syurga punya. Tapi orang tu pula, itu si ayah. Si anak, umur 30 aja dah meninggal. So solatnya sikit. Jadi, itu kuantiti. Bilangannya. Ternyata, kalau kita rujuk ke surah Az-Zalzalah, bahkan surah-surah ataupun ayat-ayat yang seirama dan senada, semakna dengannya, maupun dalam ayat yang sedang sama-sama kita laluinya ini, ayat 6 dan 7 surah Al-Qari'ah ini, ternyata bukan kuantiti yang ditimbang. Dan ini akan kita perbahaskan. Dan timbangan itu fa'amma man saqulat mawazinu. Ini dalam surah Az-Zalzalah yang lepas. Surah Al-Qari'ah yang sedang kita perkatakan, fa'amma man saqulat mawazinu. Maka kalau kita kita pergi kepada rajah ini ataupun image ni timbang lama ni. Kita sedia maklum khususnya bagi mereka yang pernah biasalah pergi kedai mana-mana ke, kalau kita nak beli beras ke, nak beli tepung ke, nak beli apa saja ditimbang, biasanya dia akan diletakkan di satu tempat dan biasanya kalau sekilo, nanti besi yang beratnya sekilo akan diletakkan di sebelah dan barangan itu diletakkan di sebelah yang satu lagi. Kalau balance, maknanya betul sekilo. Kalau besi itu lebih berat, maknanya nak kena tambah. Kalau beras yang dibeli, beraslah tu perlu ditambah. Ini timbang lama lah kata orang tu kan. Kalau sekarang ni macam-macam. Saya difahamkan weighing machine yang terbaru ni, sekali kita timbang badan, dia boleh tahu darah jenis apa kita. Kita ni darah manis ke, darah masam ke, darah naik ke, semua dia boleh trace. At the same time, bila kita timbang. Masya Allah, canggih manusia. Cuma belum ada timbang yang mana kalau kita timbang, dia boleh tahu kita ni siapa, berapa banyak amalan kita, berapa banyak, itu akhirat punya cerita. So, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kepada persoalan apa yang ditimbang. Maknanya yang ditimbang itu bukan sekadar kuantiti amalan kita, tapi kualitinya. Inilah yang akan kita lihat. Kita ambil contoh Ini telah banyak kali kita perkatakan, tapi tak apalah, kita menghimbaunya kembali. Contoh yang very simple, ibadah harian kita, solat.
Setiap orang solat fardu memang diwajibkan. So ada orang dia solat. Kadang-kadang masuk waktu je dia solat. Kan? Tapi ibadah solatnya ini akan menjadi lebih baik kalau dia solat berjamaah. Solat juga. Zuhur juga. Tapi zuhur itu dia buat secara berjamaah. Secara berjamaah. Sebab itu ada suami ni yang penyabar, dia tahu isinya asyik sibuk aja kat dapur umpamanya. Nak masak macam-macam. So dia sanggup tunggu untuk solat berjamaah dengan isterinya. Awak dah siap ma bikin bubur ni, dah siap ma kopek durian ni dan sebagainya. Kalau dah, saya yuk kita solat berjamaah. Dia tunggu. Maknanya mungkin bukan di awal waktu. Solat juga tapi dibuat secara berjamaah. So buat secara berjamaah sudah tentunya lebih baik kan? Kuantiti solatnya sama. 4 rakaat juga. Satu solat zuhur tu juga. Berbanding dengan solat berjamaah di masjid. Berjamaah juga. Tapi di masjid. Berbanding dengan ada orang solat berjamaah di masjid. Rombongannya datang pukul 2. Dapat solat zuhur tak? Dapat. Di masjid tak? Ya. Berjamaah tak? Ya. Tapi berbanding dengan orang yang mendatangi masjid bila mendengar azan. Dia dapat solat di awal waktu. Dengan bermakmumkan kepada imam Ustaz Zubair ke apa ke umpamanya. Dan secara berjamaah. Walhamdulillah. So, dan ada lebih baik mendatangi masjid dan menanti laungan azan. Yang tadinya mendatangi masjid bila mendengar azan. Yang ini sebelum azan dia dah datang. As long masjid dah buka, pukul 12.50 dah buka, 12.50 dia masuk. Azan pukul 1.03. So, sudah barang tentu kita dapat neracakan. Which one? Solat juga. Tapi, daripada segi kualiti solat, bagaimana? Ini baru dalam solat itu secara zahir. Dibuat secara sendirian ataupun berjamaah. Tapi daripada sudut yang lain lagi, insya-Allah akan kita perkatakan selepas ni, dari sudut khusyuknya solat, itu another issue. Satu lagi ni. Sebab itu, kalau perkatakan balik kepada apa yang sedang kita perkatakan. Fa'amma man saqulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangan amalan baiknya. Maknanya timbangannya tu banyak. Ini ibarat satu timbangan antara solat dengan mendatangi masjid dan menantikan laungan azan untuk solat berjamaah. Ini satu timbangan. Satu timbangan yang lain pula, solatnya khusyuk ataupun tidak. Satu lagi timbangan. Kalau ikut peraturan sekarang, COVID-nya peraturan, kena bawa sejadah sendiri. Solat kena pakai mask. Bukan pakai mask, M-A-S. Dia pakai mask, M-A-S-K. So, maknanya, ia ikut peraturan. So, timbangan yang lain lagi. Mizan yang lain lagi. Sebab itu kalau kita lihat, satu amalan tu saja boleh banyak mawazinu. Kan leceh Leceh. Memanglah leceh kalau kita lihat daripada sudut itu. Berbanding dengan satu timbangan saja. Tapi, macam saya sebutkan tadi, di dunia ini saja dah ada kecanggihan manusia dengan satu weighing machine saja, satu timbang saja,
dah boleh trace apa jenis darah kita. Dalam kandungan darah kita ini umpamanya ada sugar berapa banyak, ada garam berapa banyak, ada asam berapa banyak, umpamanya lah. Kemudian ada penyakit ke tidak, kolesterol kita ada dalam darah ke tidak. Sekali timbang aja, satu alat saja dah boleh trace pelbagai. Takkanlah kalau kat dunia ni kecanggihan seperti itu ada, di akhirat nanti malaikat masih lagi gunakan, maaf cakap lah, masih lagi menggunakan Nokia 311 ke apa ke umpamanya. Alat yang tak canggih. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi ini just satu contoh je. Yang mana ia menunjukkan bahawa ini satu timbangan yang harus ada. Ini saya nak minta share. Saudara Ustaz Syahri masih berada bersama kita ya? InsyaAllah. Saya nak minta pandangan daripada semua. Ini semua amal baik. Which amal baik yang boleh kita letakkan ke atas sekali? Seorang tu dia sponsor satu majlis kenduri. Ada orang lain pula dia beli mushaf letak kat masjid. Ada orang ni pula dia pandai mengaji, dia ajar orang lain dia ajar ngaji pada orang lain. Satu orang ni pula dia ada sedikit rezeki, dia derma kat tabung masjid. Berbanding dengan seorang lagi, si ayah, anaknya birthday, dia belikan hadiah untuk anak dia. Yang satu orang ni pula, dia tengok kesian mak janda ni. Masih lawa pula tu. So dia mengahwini janda tu. Pasal kesian. Satu orang ni pula, dia memberi nasihat kepada kawannya. Seorang muslimah ni pula, dia ada kepandaian menjahit. So, dia mengajar kawan dia menjahit. Dan seorang ni pula, dia tahu kawan dia ni tak mampu. Jadi dia tegah kawan dia ni yang nak berkahwin dua. So ni semua contoh-contoh lah. Contoh saja. Kalau kita nak kategorikan 9 contoh ni, mana yang top ranking yang ataupun senang cakap kita letakkan, yang berada di puncaknya dan mana yang berada di bahagian bawah. Ada pandangan? Mungkin ada yang mengatakan yang ke-6 kot. Sponsor makan. Ha? Sponsor makan. Kenduri. Sponsor makan Kenduri. Tu paling top sekali, paling atas sekali. Ya. Wah, Tuan Haji Tarikh suka sponsor kenduri Masya Allah. Okey. Ada pandangan yang lain tak? Ya, Ustaz. Tengok kebutuhan waktu tu lah Ustaz. Okey. Pasal kalau tengok secara rambang gini, ngaji top lah. Okey. Tapi kadang-kadang janda tu, mak janda tu Okey. lebih membutuhkan di waktu itu agar mizannya pun lebih berat. Oh, okey. Itu je. Contoh bagaimana dia membutuhkan keperluan yang lebih. Ilmu ajar mengaji. Tuan Haji Syahri. Kita tengok dia punya keperluan dia. Kalau dia dah pandai ngaji, habis kalau dia seorang-seorang berkeliaran memerlukan pendamping. Tengok apa kebutuhan masjid tu. Kalau dah kaya sangat, kita tengok apa keperluan. Okey, Masya Allah.
Masya Allah. Azim. Ada pandangan yang lain? Apa pandangan tentang tegah kawan kahwin dua ni? Rida kena jawab tu. Boleh tukar. Tak boleh. Haram. Nak jawab, takut kena condemn. Itu top priority Ustaz, top priority. Top priority Masya Allah. Kalau tadi dalam pyramid tadi tu dia paling atas sekali lah. Betul. Tahu tak mampu apa? Bismillah. Alhamdulillah, ini bukan test. Ini saya sekadar nak minta pandangan aja. Dan saya pasti teman-teman memakluminya. Kita tak berani nak meletakkan pada saya kita tak berani nak meletakkan contoh tadi. Sponsor kenduri sebagai yang terbawah sekali. Alah, ini sponsor kenduri untuk makan aja. Lepas makan, kenyang, lepas kenyang, buang. Habis. Berbanding dengan orang yang ajar mengaji, itu lebih baik. Sebab ajar ngaji apa? Mengawini janda. Macam contoh yang diberikan. Janda ni pula kesian. Bukan setakat kesorangan dan kesunyian, malah perlukan seorang pendamping. Itu saya guna pakai istilah perkataan yang digunakan oleh hadis hari tadi. Pendamping. Untuk mendampinginya dan sebagainya. Maknanya, mungkin kita tak dapat mengatakan orang yang mengajar jahit tu nombor 2 bawah ataupun yang paling bawah. Memberi nasihat adalah yang paling atas. Derma ketabung masjid adalah yang ranking yang kedua dan sebagainya. Di sinilah kalau kita perhatikan apa yang pernah kita perbahaskan. Ini dalam surah Az-Zalzalah tak silap saya. Tentang smart work dengan hard work. Balik kepada contoh-contoh ni tadi. Contoh kita sponsor kenduri ataupun kita mengadakan kenduri. Memang dia setakat makan kat situ je. Habis tu habis. Tapi kita jadikan majlis kenduri ini sebagai wasilah. Medium, tools untuk kita merapatkan silaturahmi. Umpamanya, kita sedia maklum, antara sepupu kita daripada, contoh ini contoh aja, contoh tak ada kena-mengena pun. Daripada anak-anak dari anak-anak kakak mak kita. Kakak yang pertama. Pernah berselisih faham dengan anak-anak sepupu kita juga dari kalangan abang mak kita yang nombor 3, contoh. Mereka pernah berselisih faham dalam isu yang tak sepatutnya lah. Jadi kita nak rapatkan balik hubungan, so kita adakan majlis kenduri. So kalau kita lihat majlis kenduri itu bukan ghayah, bukan matlamat. Tapi ia sebagai satu wasilah. Di sini kita tak dapat nak meletakkan sponsor kenduri itu ataupun mengadakan majlis kenduri itu sebagai yang paling bawah. Tapi kalau kita balik kepada apa yang termasuk Nabi pesan supaya menyambungkan silaturahmi, so itu menjadi amalan yang smart. Amalan yang kata orang itu apa? Yang baik, yang berkualiti. Sama juga macam mengahwini janda. Kan? Sebab janda ini punya anak-anak yang
beberapa orang yang perlu dibimbing, yang perlu dibiaya keperluan mereka. Dan kita ni pula umpamanya di tempat kerja asyik terpaksa berurusan dengan dia, takut fitnah pula berlaku. So hal-hal yang macam ini selalu digunakan sebagai hujah. So ada kemampuan, tafadhal, silakan. So jadi kalau kita lihat, pastinya ia tidak dalam satu bakul saja, satu neraca saja, satu timbangan saja, tapi dia dilihat daripada sudut yang pelbagai angle. Dan ini pun pernah kita perkatakan, semat ibadah kan, dalam topik yang sama, di mana ibadah yang kita buat macam contoh solat tadi, begitulah. Ia nak kena kita timbang terima daripada pelbagai sudut. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman yang saya kasihi sekalian, bukan kuantiti yang setakat dineracakan, tapi kualiti daripada amalan itu. Dan kualiti daripada amalan itu, dia bukan hanya setakat luaran saja. Kita masih ingat surah Asy-Syams, ayat-ayat ini 7 hingga 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta mengilhamkannya jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan, keburukan dan juga kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih, iaitu dengan iman dan amal kebajikan. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya hampalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya, iaitu dengan sebab kekotoran maksiat. Macam contoh tadi yang kita buat dan kita lihat, hatta 9 contoh pun dia terkait bukan setakat dengan amalan saja, tapi apa yang ada di samping amalan itu. Pastinya kita masih ingat lagi. Ini slide yang pernah kita kongsikan beberapa kali pun. Kalau setakat jasad kita nampak dia seseorang itu mendirikan solat dah habis. Tak ada cerita. Dia bikin kenduri, habis gitu saja. Tanpa ada tujuan-tujuan dalaman, maksud-maksud yang tersimpan. So itu bahagian jasad ajalah. Kalau bahagian jasad, kenduri, namanya kenduri, makan, duduk-duduk. Bila dah makan, kenyang. Bila dah kenyang, buang. Habis. Itu jasad. Tapi bila mana kenduri itu dimatlamatkan kepada menyambung silaturrahmi, disitulah adanya mainan dan peranan akal, hati dan nafsu yang perlu ditimbang, terima. Dan ini akhirnya menjadi amalan yang dineracakan. Hadis ni pun kita dah maklum, di mana Nabi mengambilnya sebab-sebab tujuan hijrah itu sebagai contoh. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasul, maka hijrahnya
kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Maknanya hijrah tu sama. Tapi apa yang menjadikan hijrah orang A dengan orang B, sahabat ini dengan sahabat itu adalah tujuan hijrah yang dilakukan. Kalau rajah ini boleh kita ambil sebagai contoh. Ini adalah amal yang dilihat, yang kita boleh nampak. Orang keluarkan wallet dia, dia masukkan $50. Orang B pula keluarkan wallet dia, dia masukkan $100. Orang C pula, dia keluarkan wallet dia, dia tengok dalam wallet dah tak ada cash lagi, dia masukkan credit card dia. So ini kita nampak orang tu solat tiap-tiap waktu dia ke masjid. So ini benda-benda yang semua kita nampak. Malah satu kali tu kita nampak dia datang dengan satu beg dan di dalamnya ada 10 buah mushaf dan diletakkan di atas para-para masjid, di dewan solat dan sebagainya. Satu orang ni datang, biasanya dia berhentikan kereta dia kat depan masjid, dia turun seorang. Tapi selang berapa bulan kita tak nampak dia. Lepas tu dia turun daripada kereta masjid, kereta masuk ke masjid, kali ni datang berpasangan. Bila ditanya, rupanya dia baru dapat kahwin dua. Umpamanya kawan dia tegak tak jalan. So ala kulli hal, ini semua amalan yang kita nampak zahirnya. Tapi di balik amalan yang zahir ini ada timbangan yang lain yang perlu diambil kira. Niat dan tujuan. Kalau balik kepada hadis tadi tentang hijrah, dia bukan setakat amalan hijrah, perbuatan hijrah, tapi apa niat dan tujuan. Itu merupakan intipati. Kalau kita makan epok-epok, ni contoh aja lah. Contoh aja. Kalau epok ni dalam kelas biasanya tak miss. Tiap-tiap minggu ada. Ni kelas tak ada punya pasal, epok-epok pun tak ada. So, apa yang nak kita perhatikan di sini adalah epok-epok luarnya sama. Tapi kenapa dinamakan, dikategorikan, dilonggokkan dalam para-para epok-epok kentang. Dan satu lagi epok-epok sardin. Satu lagi epok-epok telur. Dan yang keempat tak pernah saya nampak epok-epok durian. Jadi kalau dia letakkan, apa yang membezakan, orang mungkin nak kenal yang ada dot itu sardin. Yang ujungnya tersimpul, itu epok-epok sayur. Dan sebagainya. Ini fizikal dia, luaran. Why you're Tapi going? Why? Come back. No, I just stand in front. Okay. I'm going back. Okay. tapi hakikatnya adalah yang membezakan adalah inti dia. Kulitnya mungkin sama, tepung luaran dia mungkin sama. Tepung itu juga digunakan untuk goreng epok-epok sardin, untuk goreng epok-epok kentang dan yang lainnya. Allahuaklam, kalau ada jenis epok-epok sardin mesti tepung dia tepung atar ke, epok-epok kentang mesti gunakan tepung tepung gomak ke dan sebagainya. Wallahualam bisawab. So jadi bila Allah firmankan fa amma man thaqulat mawazinuh, maknanya timbangan amal kita ni pelbagai. Mungkin kita pas daripada segi luarannya,
Tapi kita fail daripada segi dalaman dia. Timbangan daripada segi amal yang dapat dilihat, kekerapan datang ke masjid, suka buat benda-benda yang baik dan sebagainya. Ini yang boleh dilihat, dineracakan, mungkin pas. Tapi daripada segi tujuan dan niat, dia mungkin fail. Ini yang kita khawatirkan. Sebab itulah saya Haji Stari masih ada? Nak minta beliau terjemah aja. Ma abhara insan fi nawayan nas illa gharaq. Alaika bizahir wallahu yatawalla sarair. Ini bukan hadis ke bukan apalah. Tapi ini merupakan kata-kata hikmah. Manusia yang melaut, kalau direct translation, maknanya yang belayar tu, yang cuba melayari fi nawayan nas, untuk mencari niat-niat dan tujuan manusia. Nampak orang ni dia buat apa, kerana apa dia buat, ini mesti tujuan dia buat gini. Dia nampaknya buat baik dengan mak janda tu tadi, mesti dia nak pikat mak janda tu, umpamanya lah, contoh je, contoh illa waraq, kecuali dia pasti akan tenggelam. Orang yang mempersoalkan, memperkatakan tentang tujuan manusia lain bila buat sesuatu, orang yang begitu pasti akan tenggelam dengan apa yang dia lakukan. Sebab kita tak dapat menjangkau apa yang ada dalam hati manusia, apa yang tertanam dalam benak manusia. Tersimpan. Alaika bil-zahir wallahu yatawalla sarair. Bagimu hendaklah berhukum ataupun berdasarkan kepada perkara-perkara yang zahir. Kalau dia cakap gini, terimanya secara zahir. Saya tolong, contoh aja, saya tolong dia ni bukannya apa, saya kesian. Sudah. Kesian nampak janda tu. Sebab tu saya tolong dia, saya belanja dia, umpamanya. So kalau itulah yang dia katakan, terima. Sebab kita tak dapat meneroka, Allah, dia ni buat macam ni pasal dia nak tackle. So ini kita tak dapat. Itu yang dikatakan wallahu yatawalla sarair. Allah sajalah yang menguasai perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi kadang-kadang bila mana kita pergi kepada sesuatu yang bukan atas kita, ini yang nantinya kita khawatir kelak akan merosakkan amalan kita. Nampak? Umpamanya? Nampak? Ini contoh-contoh, tak ada kena-mengena. Nampak seorang tu dia dah berumur sikit, tapi dia punya solekkan dia tu Masya Allah. Keterampilan dia tu Masya Allah. Kalau bajunya tu Masya Allah, ini bukan baju made in Gelang ke apa, bukan. Mesti ada harga punya, umpamanya. Dia pakai emas, emas, bukan emas. Kalau pakai cincinnya tu 10 jari, 10 jari ada cincin dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu yang zahirnya kita nampak dia suka kepada keterampilan yang macam tu. Ya sudah. Jangan persoalkan tentang alah nak tunjuk-tunjuk.
Nasib baik ada 10 jari. Kalau ada 20 jari, agaknya 20 jari dah. Itu dah hal-hal yang macam ni, dah bukan di bawah keupayaan kita, neraca kita dan sebagainya. Takut-takut ini yang menjadi rosaknya. Jadi, terhadap amalan orang, jangan persoalkan. Dikhawatiri, amalan kita tak cukup, amalan orang pula yang kita transferkan amalan baik ini, kita transferkan kepada orang tu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah mana ni? Okey. Kita lupa catatkan. Insya-Allah kita akan lihat dah. Kita akan cek balik. Menerusi nota nanti saya akan muatkan. Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Dan ketahuilah seseorang itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'. Dan jika seorang yang berat tanggungannya dengan dosa memanggil orang lain untuk menolong memikul sama bebanan itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun. Walau kana dha qurba. Walaupun orang yang diminta pertolongan itu dari kerabatnya sendiri. Kerabatnya ataupun kawan baiknya. Dia bawa dosa, engkau tolong ambil sikit, engkau tolong pikul sikit tak? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu di permulaan ayat. Dosa apa? Ketahuilah seorang itu tak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang takut melanggar hukum-hukum Tuhan semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan serta mereka ini mendirikan solat. Alladzina innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini terhadap diri sendiri. Jadi bil ghaib ini yang tidak terlihat orang ini diri sendiri. Diri orang jangan dicari dan sebagainya. Dan wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Dan sesiapa yang membersihkan dirinya dari segala yang dilarang, maka sesungguhnya ia melakukan pembersihan itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa ilallahil masir. Dan ingatlah kepada Allah jugalah tempat kembali. So, teman-teman jamaah yang saya hormati sekalian, inilah kalau kita perhatikan di mana kita dapati bahawa kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa amma man saqulat mawazinuh, bahawa timbangan amal kita ini pelbagai. Mungkin macam disebutkan tadi, kita sejahtera, kita terselamat daripada satu timbangan, tapi tak lepas daripada satu timbangan yang lain pula. Jadi sebab itulah kita perlu prepare, perlu ambil berat, perlu perhatikan timbangan amal kita sendiri. Dan yang selebihnya bila kita buat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam seorang itu kan dineracakan ataupun dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan amalan-amalannya kerana dia ingin mendapatkan ganjaran sebagai seperti seorang peniaga. Ada pula
dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga seperti mana seorang kanak-kanak dia buat sesuatu pekerjaan, satu amalan sebab takutkan orang tuanya, takut diseksa dan sebagainya. Tapi ada pula yang dimasukkan ke dalam syurga Allah kerana mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Mereka buat sesuatu semata-mata kerana Allah. Sebab mereka tahu, inna lillah. Kita ini adalah hak milik kepunyaan Allah. Kita ini sebagai hamba kepada Allah. Allah nak terima amalan kita, Allah punya hak. Allah tak nak terima amalan kita, Allah punya hak. Tapi berdasarkan kepada husnuzan kita, sangka baik kita dan keyakinan kita yang Allah ini Tuhan yang Maha Adil, Allah akan menerima. Tapi mewajibkan Allah menerimanya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya teman-teman yang saya hormati sekalian, dah 11.18. Saya rasa kita berhenti kat sini dulu sebab perbahasan yang selanjutnya yang satu lagi kelompok wa amma man khaffat mawazinuh tu nampaknya banyak lagi ataupun ada perkara-perkara yang perlu dibahaskan. InsyaAllah kita akan sambunglah. Nampaknya kita tak dapat khatamkan pada sesi yang ketiga ni. So kita akan insyaAllah sambung dalam pertemuan minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kita berhenti kat sini dululah insyaAllah. InsyaAllah saya akan perkongsikan nanti ayat keberapa yang dimaksudkan tadi yang terlepas pandang dalam nota nanti insyaAllah. So kita persilakanlah kalau sekiranya ada teman-teman jemaah yang ingin sama-sama hayatinya insyaAllah. Okey, Hajar Zaitun nampaknya share ayat yang baru saya baca tadi tu, yang terakhir tu adalah dari surah Fatir ayat 18. InsyaAllah. Baik, kita bukalah kalau ada sekiranya yang nak berkongsi pandangan ataupun nak bertanyakan sesuatu, boleh unmute lah insyaAllah. Naam, ya Syekh. Ini yang the last three ayah. Last three ayah tu. Dia this ayah macam dia punya ancaman lagi macam berat. Dia Allah detail lebih on neraka sikit lah. Danger sikit, danger zone lah. Okey. Itu yang nanti insya-Allah kita selongkarlah dalam sesi yang akan datang. InsyaAllah. Itulah. Hopefully entah dapat sama-sama insyaAllah. Saya tadi sebenarnya ada terlepas dalam penjelasan ataupun ini namun ia lebih kurang sama dengan apa yang nantinya akan kita perkatakan lah, sebab dia punya kedudukan ayat tu fa amma man saqulat mawazinu dengan wa amma man khaffat mawazinu. Jadi anda tangguhkanlah pada minggu hadapan di mana yang tadi anda maksudkan tu terlepas insya-Allah. Tuan Haji Ahmad silakan. InsyaAllah. Syukran Haji Tuan. Boleh tak kita katakan hidup ini bisa macam complicated sikit? Maaf tak begitu clear your mic ni. Haji Ahmad. Boleh tak kita kata hidup ini ada sedikit complicated daripada segala ada perbuatan kita, pergaulan kita apa semua segala-galanya. Jadi kita harus berhati-hati dari segala apa yang kita lakukan.
Betul? Saya agree. Maknanya amalan tu bukan setakat kita just buat aja, tapi perlu dineracakanlah pertimbangan di samping niat dan tujuan kita. Amalan itu menepati syariat ataupun tidak. Itu yang dimaksudkan dalam salah satu slide tadi yang kita sharekan hadis Nabi kan. Solat belajar satu bab lebih baik daripada solat sepanjang malam. Yes, saya setuju, Tuan Jamat. Dan jadi hati-hati kita dan takutnya kita kepada Allah SWT dari segi perbuatan kita jugalah. Namun takut tidak semestinya mengakibatkan kepada terus tak buat lah. Iyalah, Takut tak buat. Ya. Itu tidak. Sebab itu kalau kita balik kepada ini, seseorang yang buat sesuatu amalan itu secara minimum, tapi dia cukup berhati-hati dan konsisten. Macam seorang badui. Itu biasa kan kita dengar hadis ni. Seorang badui datang lalu bertanya kepada Nabi, apa yang Allah wajibkan dalam Islam untukku? Rasulullah jawab, iaitu solat 5 waktu. Dia tanya tak ada lebih? Tak ada. Lalu dia katakan, aku akan buat dan aku takkan buat lebih. Maknanya dia buat yang wajib aja, yang fardu aja. Kemudian dia tanya pasal zakat, puasa dan sebagainya, dia berlalu. Lalu Rasulullah mengatakan, si fulan ini ahli syurga. Maknanya baginya syurga jika ia benar dengan kata-kata dia. So maknanya kewajipan yang minimum tu saja. Bila dibuat, insya-Allah tempatnya dalam syurga. Namun dia jagalah, hati-hatilah. Hati-hati dia buat. Bukan just do it saja. InsyaAllah. Sebab kadang-kadang kita rasa macam takutnya tu bukan apa. Kita dah lakukan. Bila start kali tu macam kita terluka tu. Tak ingat perbuatan tu, nak lakukan sama bagaimana. Oh, aku hari ni sampai pendek sangat. Nampak tak ilmu penyerahan ini kepada Allah diterima. Ada sampai gitu takut kita pada perbuatan kita sendiri. Betul Tuan Jamat. Dan dalam hal ini sikit tambahan dalam hal kita berhati-hati pun, kita jangan beri laluan kepada si dia tu lah. Yalah, betul. Syaitan tu untuk menggoda kita. Sebab nanti akhirnya akan timbul penyakit was-was pula. Kan? Jadi kita kalau terlalu ini jaga-jaga Allah terima ke tidak, aku ni ikhlas ke tidak dan sebagainya kan. Akhirnya bila mana terlalu bermain-main dalam benak kita, dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, akhirnya kita khawatiri kita ini akan timbul soal was-was yang mana akhirnya ia akan menjadi satu penyakit kepada kita. Jadi ini memang kerja iblis, kerja syaitan. Apa nak kena jaga-jagalah dalam hal itu. Sebab saya terdengar banyak di sekolah-sekolah kita yang kesalahan. Dia menentukan amalan tu berapa kali mesti kita lakukan. Ini banyak baru dapat daripada apa yang kita lakukan. Jadi saya fikirkan, jadi kalau orang tu dah buat sampai 30 kali, dia suruh buat 40 kali. Dia dah buat 39 kali, dia miss 1 kali. Dia menjadi kita terpaksa mengulang balik, dia kata. Dia kata mengulang balik untuk, saya cakap itu dah jadi macam, saya susah nak cakap. Sebab itu hari ni saya tanya dengan Ustaz lah. Ustaz dia faham daripada segi. Jadi dia mengharapkan benda tu. Contohnya kalau dia sama 40 kali tu, dia dapat lah. Bermakna dia confident betul yang dia lakukan sampai segitu. Walaupun apa dia punya background sekalipun. Macam-macam orang yang tekad niat, kita tak faham macam Ustaz cakap tadi kan. Jadi kalau dia kata, okey aku nak pakai ini, dapat tak aku? Jadi kat situ yang macam Ustaz cakap ada mesti takut juga dengan yang situ tu. Jadi situ pun masuk di harum dia kata okey.
konkretkan 40 ni, kau dapat lah. Dia kata kau jangan bimbang lagi. Bagaimana pendapat Ustaz? Kadang-kadang nak dia okey. InsyaAllah kita akan sampai ke ayat-ayat yang, tapi ada yang pernah kita lalui, antaranya dalam surah Al-Asr wal Asri. Maknanya amalan-amalan yang tadi disebutkan, apa semat ibadah dan sebagainya, dia walaupun dengan 3 ayat surah Fatir tadi, ayat 18 tadi, yang terakhir, wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tu tidak akan menanggung dosa ni, tapi dalam semasa amalan terkadang ianya perlu kepada diamalkan secara berjamaah. Maknanya takut kadang-kadang kita buat seorang-seorang, sendiri-sendiri, fahaman kita yang terasing begitu, tanpa adanya orang lain, maka dia khawatiri akan terpesong. Sebab itulah kalau kita lihat afdaliyahnya, sebaiknya adalah solat itu, contoh yang very simple, antara sendirian adalah berjamaah. Sebab kalau kesendirian, solat maghrib kita buat 4 rakaat, kita tak ingat, tak selesai. Yelah, maknanya itu tidak beres. Kan? Tapi kalau bila mana ada berjamaah, ada yang menegur. Ini saja hikmah. Kita dapati bahawa sesetengah amalan itu daripada satu segi dibuat sendirian, tapi di satu segi yang lain dibuat secara kolektif, secara berjamaah. Dan ini juga menjadi semacam satu panduan lah kepada kita. Allahu'alam. Sedikit input tambahan kepada apa yang Tuan Haji Ahmad tadi berkatakan. Okay. Mungkin ada yang lain? Cikgu besar ke apa ke? InsyaAllah. Baiklah, kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu 4:11.30. InsyaAllah kita nampaknya perlu ada sesi yang keempat untuk kita mengkhatamkan surah Al-Qari'ah ini. Namun apa yang diharapkan perkongsian tadi, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaatlah kepada kita sekaliannya. Di mana Sorry Ustaz, tak ada. Tak ada, okey, insyaAllah. Di antara kesimpulan yang dapat kita buat antaranya adalah amalan kita perlu kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan antara langkah untuk memastikan amalan kita ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin adalah dengan berkuncikan ilmu. Itu yang paling pertama. Kita takut-takut kita buat macam Haji Ahmad tadi katakan, nak buat sampai 40 kali. Bila dah sampai 40 kali, masuk 41 kali, baru kita faham, selama ni aku buat silap. Mungkin. So dengan yang demikian, kita perlukan someone, setidak-tidaknya seseorang untuk menjadi cerminan lah kepada kita, untuk kita pastikan yang kita ini berada di landasan yang betul. Namun asas yang paling dasar sekali adalah ilmu. Ilmu itu sendiri yang dapat. Dan kedua, amalan kita. Itu yang kita usahakan. Kita tidak akan ditanya terhadap amalan orang lain. Walaupun amalan orang lain, apa orang lain itu, amalannya nampaknya baik dan sebagainya. Kalau baik, ia mungkin menjadi tauladan kepada kita. Satu, ialah semasa hidup kat dunia ni, tapi akhirnya apa yang dia buat, itu dia. Zahirnya baik, kita ikut. Yang kita tak dapat nak tahu adalah batinnya ataupun niat tujuan apa yang dia buat.
Jadi itu pun kita tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira, terima kasih banyak kepada sekalian yang dapat bersama-sama dalam siaran ini, dan juga kepada Ustaz Zubair selaku host yang memberi kemudahan kepada kita dalam perkongsian ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah petunjuk oleh Allah, bahkan perlindungan daripadanya insyaAllah, daripada sekalian yang makruh, sekalian yang kita tidak senangi lah insyaAllah. Kita ikhtitamkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih insyaAllah. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.